GST. Ada orang kata GST ni geng songkok tinggi. Ada juga orang kata getah sekerap turun. Dan ada juga kumpulan-kumpulan di luar sana yang tak suka pada kerajaan. Dia kata gasak sampai tombang. Saya nak beritahu bahawa GST ni baik untuk negara. GST, Goods and Services Tax, atau cukai barang dan perkhidmatan ini boleh memperkembangkan ekonomi negara 0.3% pada tahun yang pertama. Boleh menambah ekspor negara 0.5% pada tahun pertama. Boleh menambah pendapatan negara. Pendapatan yang bertambah itu kita bagi semula kepada rakyat. Kerajaan tidak simpan duit. Kerajaan memberikan kembali duit yang dikutip dalam bentuk cukai itu kepada semua rakyat Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah. Jadi jangan risau untuk kita membayar cukai GST, Goods and Services Tax, cukai barang dan perkhidmatan ini, kerana segala yang kita kutip itu kita kembalikan semula kepada rakyat. Satu lagi perkara yang penting tentang GST ini ialah ia apa juga yang dibuat oleh SST sebelum ini, cukai SST sebelum ini ada kelemahan-kelemahan, maka GST menutup kelemahan-kelemahan. Cukai sekarang ini tidak berapa cekap, GST lebih cekap. Cukai sekarang ini tidak berapa berkesan, GST lebih berkesan. Cukai yang sekarang ini tidak berapa telus, cukai GST telus. Kita inginkan sesuatu yang efisien, efektif and transparent. Kita perlukan sesuatu yang cekap, berkesan dan telus. Itu antara kebaikan-kebaikan GST. Ada satu lagi perkara kebaikan GST ini. Ia boleh menutup apa yang dipanggil sebagai the black economy atau the shadow economy. Ada orang kata the underground economy. Segalanya ialah ekonomi yang gelap, ekonomi samar, ekonomi terselindung, di mana ada pihak-pihak yang tertentu lari daripada membayar cukai, menipu cukai, tak bayar cukai, sedangkan mereka sepatutnya membayar cukai dengan betul, membayar cukai dengan tepat. Ia boleh menutup the black economy. Berapa banyak the black economy ni? Underground economy ni berapa banyak? Untuk negara yang macam Malaysia, 30% daripada KDNK. Tetapi apabila kita laksanakan GST, 30% itu boleh dikurangkan kepada 10 hingga 15% sahaja lagi yang tinggal, yang lari cukai, tak bayar cukai, yang tipu cukai ini. Segala keuntungan itu, apabila kita laksana GST nanti, kita akan serah kembali kepada rakyat. Berbilion ringgit itu kita serah kembali kepada rakyat dalam pelbagai bentuk yang kita semua sedia maklum sekarang ini kita telah adakan pun. Apa contoh? Kita ada BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Kita ada apa lagi? Kita ada bantuan persekolahan, RM100 untuk anak sekolah. Kita ada apa? Kita ada subsidi. Subsidi apa? Subsidi minyak, kita ada subsidi diesel, kita ada subsidi beras, ada subsidi tepung, ada subsidi gas memasak, ada subsidi minyak masak. Semuanya itu kita perlukan wang. Kalau tidak, macam mana kita nak memberikan segala subsidi bantuan itu kepada rakyat kalau kita tidak mempunyai wang yang cukup untuk melaksanakan apa juga yang kita programkan setiap tahun. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, kebaikan-kebaikan GST ini tentunya akan membolehkan kerajaan melaksanakan dengan lebih cekap sistem percukaian negara. Berapa banyak negara dalam dunia ni dah laksana GST? Berapa banyak? 160 negara dah laksana GST. Dalam dunia ni ada berapa negara? Dalam dunia ni ada 194 negara. 160 bagi 194, 83% negara dalam dunia ni dah laksana GST. 83%, maksudnya 100 negara, 83 negara dah laksana GST. Malaysia ni kira tertinggal daripada negara-negara yang telah melaksanakan GST lebih awal. Kenapa kita tak laksana lebih awal? Kerana desakan pada saat dan ketika ini untuk menjadi negara maju adalah sampai ke kemuncaknya. 6 tahun lagi kita mencapai 2020 menjadi negara maju. GST adalah sistem cukai untuk negara yang seumpama itu. GST adalah sistem cukai untuk jadi negara maju. Oleh kerana itu, sokonglah GST kerana GST itu baik untuk rakyat dan juga negara.